Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan pencemaran air di Malaysia dalam subjek falsafah dan isu semasa. Nama pensyarah iaitu Puan Fairuz Adila binti Rusdi. Ini antara ahli kumpulan kami iaitu yang pertama saya Zulfikri bin Kamaruddin A20 A2099, yang kedua Liao Ching Tong A20 A1419, yang ketiga Muhammad Farhan Nafizi bin Azman A20 A1518, yang keempat Muhammad Iqmal bin Ishamuddin A20 A1457, yang kelima Nur Afifah binti Nur Azman A20 A1654, yang keenam Aini Syazwani binti Zamri A20 A1250, yang ketujuh Siti Sarah Quraisyah binti Saharuddin A20 A1995, yang ke-8 Nur Farah Anisa binti Mustafa Kamal A20 A1713. Isi kandungan dalam pembentangan kami iaitu pencemaran air. Yang pertama, pengenalan kepada pencemaran air. Yang kedua, punca-punca pencemaran air. Yang ketiga, kesan-kesan pencemaran air. Yang keempat, langkah mengatasi pencemaran air. 01. Pengenalan kepada pencemaran air. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2003, pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan atau mengotorkan, iaitu pengotoran alam atau perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sara. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pencemaran air didefinisikan sebagai apa-apa perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, biologi atau radioaktif sehingga menjejaskan kegunaannya dan boleh menyebabkan suatu keadaan berbahaya serta memudaratkan kesihatan, keselamatan dan kebajikan pihak awam atau hidupan lain. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada Nur Afifah bagi menerangkan 02 iaitu punca-punca pencemaran air. Seterusnya, kita pergi kepada punca-punca pencemaran air. Poin yang pertama adalah pembuangan sampah ke dalam sungai. Sampah sarap dan sisa buangan domestik yang dibuang ke dalam sungai mendatangkan kesan buruk terhadap sungai. Sungai yang dahulunya jernih bertukar kepada kehitam-hitaman. Jika kita lihat, keadaan sungai di kawasan-kawasan bandar keruh dan sampah boleh dilihat terampai di permukaan air. Poin yang kedua adalah bahan pencemar daripada kilang. Terdapat kilang yang dibina berdekatan dengan sungai bagi memudahkan mereka membuang sisa-sisa bahan buangan tanpa mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri dan hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Poin ketiga, melalui kegiatan pembalakan. Tujuan pembalakan adalah untuk industri pembuatan dan penerbangan. Aktiviti pembalakan tersebut akan menyebabkan tanah terhakis dengan mudah dan akan menyebabkan air sungai dicemari. Poin keempat, melalui aktiviti pertanian. Contohnya, hampas-hampas organik yang menjadi bahan buangan pemprosesan dibuang ke dalam sungai. Racun perosak disembur untuk membunuh haiwan perosak, tetapi ia telah mencemarkan air sungai. Poin terakhir adalah bahan-bahan buangan radioaktif dan ujian-ujian bom nuklear di laut. Bahan-bahan buangan radioaktif yang terhasil daripada makmal-makmal mengandungi sisa toksik larut dalam air telah mencemarkan sungai. Pencemaran air juga boleh berlaku disebabkan pembuangan bahan sisa radioaktif seperti di perairan hemisfera utara. Ini merupakan lampiran contoh punca pencemaran air. Ini merupakan
Ini merupakan lampiran contoh-contoh pencemaran air. Lampiran pertama menunjukkan pembuangan sisa kilang ke dalam sungai. Lampiran kedua iaitu penebangan hutan di sekitar badan air dan lampiran ketiga pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Seterusnya, 03. Kesan-kesan pencemaran air. Kita pergi ke slide seterusnya iaitu kesan pencemaran air. Poin pertama adalah menjejaskan kehidupan akuatik. Sisa perindustrian banyak mengandungi sebastian toksik yang merosakkan kesihatan haiwan akuatik dan makanannya. Poin kedua, menjejaskan kesihatan manusia. Pembuangan sampah sarap turut menyebabkan pembiakan dan memberi masalah kepada air serta manusia kerana sumber makanan terdiri daripada air. Poin ketiga, mengurangkan tekanan oksigen dalam air. Sisa kumbahan dan sisa toksik terkumpul dan terampai di permukaan air serta mengurangkan jumlah cahaya matahari yang menembusi air. Ini merupakan contoh kesan pencemaran air. Ini merupakan lampiran contoh kesan pencemaran air. Lampiran pertama menunjukkan hidupan akuatik mati dan lampiran kedua bekalan air tercemar. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Sarah, iaitu 04 langkah mengatasi pencemaran air. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi pencemaran air. Yang pertama, kita perlu mengumpul sampah yang berada di laut dan sungai serta membuangnya ke dalam tong sampah. Kita juga boleh melakukan aktiviti kita semula. Yang kedua, pihak yang berkuasa hendaklah mengambil tindakan kepada mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pihak yang bertanggungjawab hendaklah melakukan proses rawatan logik kumbahan air dengan menggunakan proses yang semula jadi dan menggunakan penapis biologi. Yang keempat, jangan membuang cecair seperti cat, minyak dan cecair yang menyukarkan rawatan ke dalam lubang sinki, tandas dan longkang kerana ia akan menyukarkan proses rawatan air. Contoh langkah mengatasi pencemaran air, kita boleh mengadakan kempen kesedaran. Yang kedua, pihak berkuasa boleh menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat. Kesimpulan pencemaran air, yang pertama, kualiti air terjejas. Yang kedua, tindakan undang-undang yang tegas. Yang ketiga, kembali kepada agama. Yang keempat, mewujudkan pembangunan lestari. Yang kelima, keindahan alam semula jadi dapat dilihat oleh generasi akan datang. Yang keenam, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seterusnya, penutup. Yang pertama, air merupakan komponen yang penting dan elemen yang penting kepada semua kehidupan. Kita perlu menjaga kualiti air kerana jumlah pertambahan manusia dan perkembangan industri memerlukan kadar permintaan air yang tinggi. Seterusnya, pencemaran air merupakan isu yang memerlukan kerjasama daripada banyak pihak. Pencemaran air berlaku dari segi kandungan, warna dan keadaan sehingga tidak sesuai untuk kehidupan dan memberi kesan yang bahaya jika tidak digunakan. Yang ketiga, kita haruslah memastikan persekitaran kita bersih dan selamat untuk kehidupan. Semua lapisan masyarakat berperanan untuk menjaga alam sekitar supaya terhindar dari sebarang pencemaran. Sekian daripada kami, Kumpulan 6. Terima kasih.